Okey, perbelanjaan kerajaan daripada dua, iaitu perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Di mana perbelanjaan mengurus ini merujuk kepada perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang pada setiap tahun. Maknanya setiap tahun kerajaan perlu berbelanja untuk ini. Ya. Dan tugas perbelanjaan ini adalah untuk membolehkan pengurusan dan pentadbiran. Maknanya pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan beroperasi dengan lancar. Dan contoh perbelanjaan mengurus adalah seperti bayaran emolument, bayaran khidmat hutang negara, pencen dan ganjaran serta bekalan dan perkhidmatan. Emolument. What is emolument? Emolument ialah gaji. Gaji kaki tangan awam. Ya. Itu memang kena bayar pada tiap-tiap bulan. Manakala perbelanjaan pembangunan, iaitu perbelanjaan pelaburan, investment kerajaan ke atas projek-projek pembangunan sosial dan juga ekonomi negara. Dan dengan ini dapat meningkatkan pembentukan modal negara. Contohnya, perbelanjaan sektor perkhidmatan ekonomi sosial, keselamatan dan juga sektor pentadbiran am. So kalau kita lihat, inilah dia punya huraian dia. Jom kita tengok huraian dia. Perbelanjaan mengurus, especially merujuk kepada perbelanjaan semasa kerajaan. Ini definisi dia. Kalau kamu diberi soalan, terangkan atau jelaskan apa itu perbelanjaan mengurus. Maka kamu boleh mentionkan bahawa perbelanjaan mengurus ialah perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang-ulang pada setiap tahun untuk membolehkan pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan beroperasi dengan lancar dan berkesan. Dan dia tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. Maksudnya apa? Maksudnya sama ada tingkat, maknanya kutipan pendapatan negara itu tinggi ke, rendah ke, dia tidak terjejas. Benda ni tetap kena bayar. Tetap kena bayar. So dia tidak dipengaruhi. Kalau sikit pun yang ini kena bayar juga. Kalau duit banyak pun kena bayar juga. Kalau kerajaan ada duit banyak pun kena bayar juga. Kalau duit kerajaan sikit pun kena bayar juga. Dan berikut adalah pelbagai perbelanjaan mengurus. Seperti emolument. Ingat perkataan emolument. Emolument sebenarnya merujuk pada bayaran gaji dan upah kaki tangan kerajaan, dan ini adalah komponen perbelanjaan mengurus yang terbesar. Yang terbesar. Maknanya inilah dia perbelanjaan mengurus kerajaan yang terbesar. Diikuti oleh bayaran khidmat hutang. Di mana kita tahu kerajaan kita sentiasa akan berhutang. Dan sekarang ni mencecah 1 trilion, mencecah 1 trilion. Banyak tu. 1 trilion. So, hutang-hutang negara ni dia ada interest. So, kerajaan perlu bayar balik pokok dan faedah, maknanya interest secara ansuran. Bagi menjelaskan hutang dalam ataupun hutang luar negara. Itu. Kemudian, bekalan dan perkhidmatan, di mana kalau kita lihat perbelanjaan atas penyelenggaraan dan pembaikan harta, pembelian bekalan dan bahan untuk kegunaan jabatan kerajaan serta perbelanjaan kerakyatan pegawai kerajaan. Dan ini bertujuan untuk mengekalkan mutu perkhidmatan dan juga kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan. Contohnya, bekalan dan perkhidmatan. Kita tahu kalau kamu pergi ke, contohnya pergi ke pejabat-pejabat pentadbiran kerajaan ni, pejabat pendidikan ke, pejabat tanah ke, pejabat jabatan pendaftaran ke, jabatan-jabatan yang ada, mereka semua memerlukan apa?
memerlukan printer, memerlukan bekalan dakwat, memerlukan bekalan pen, kertas, komputer dan sebagainya. Jadi, benda-benda itu termasuk dalam bekalan. Ya, bekalan dan perkhidmatan. Maknanya kerajaan akan sediakan peruntukan duit untuk berbelanja bagi membekalkan semua peralatan untuk kemudahan kaki tangan awam. Takkanlah kaki tangan awam nak kerja, pakai pen beli sendiri, kertas beli sendiri kan. Macam kalau kita lihat kat sekolah kamu, sekolah kamu, bilik guru. Bilik guru, meja disediakan, maknanya jabatan akan berikan meja. Kemudian jabatan kerajaan juga akan menyediakan kerusi untuk guru-guru, kertas untuk guru-guru, pen, dan juga mesin fotostat, printer dan sebagainya. So itu adalah termasuk dalam perbelanjaan kerajaan dalam kategori bekalan dan perkhidmatan. Tiap-tiap tahun kena sediakan. Kemudian pencen. Pencen dan ganjaran. Ini merupakan bayaran bulanan. Pencen ialah bayaran bulanan kepada pegawai kerajaan yang telah bersara, yang telah berhenti daripada perkhidmatan. Dan ganjaran pula merupakan bayaran sekali sahaja kepada kaki tangan kerajaan ketika bersara. Maknanya ganjaran ni hadiah lah. Kerana berkhidmat sampai ke sampai pencen, sampai pencen. Kemudian pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri. Baik. Memang ada peruntukan kerajaan, kerajaan di mana kerajaan persekutuan, di mana kerajaan persekutuan akan memberi kepada kerajaan negeri. Dan ini berasaskan kepada bilangan penduduk dalam negeri. So kalau bilangan penduduk tu ramai, maka banyaklah dia dapat. Kalau bilangan penduduk tu sikit, maka sedikitlah kerajaan negeri itu dapat. Dan sebahagian besar pemberian ini digunakan untuk membiayai kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya. Sebahagian besarnya pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri. Kemudian pemberian subsidi. Subsidi kita tahu ialah bantuan kewangan. Itu maksud subsidi, bantuan kewangan. Jadi subsidi ialah bayaran kerajaan kepada pengeluar untuk menurunkan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Dan kerajaan juga beri subsidi kepada sesetengah industri dalam bentuk pemberian diskaun untuk penggunaan elektrik. Jadi ini juga dikatakan sebagai subsidi ataupun bantuan kewangan kerajaan. Baik. Kemudian perkhidmatan ataupun perbelanjaan mengurus seterusnya iaitu biasiswa, derma siswa dan bantuan kerajaan. Ini juga adalah biasiswa, derma siswa dan bantuan kerajaan adalah pemberian wang kepada murid-murid di sekolah dan pelajar universiti di dalam dan di luar negara. It's okay Danisha. Ini bantuan kewangan lah daripada kerajaan kepada murid-murid. So ini semua bermakna kalau kita lihat emolument, bayaran khidmat hutang, bekalan dan perkhidmatan, pencen, pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri, subsidi, biasiswa, ini semua adalah perbelanjaan mengurus. Ingat ini perbelanjaan mengurus. Manakala perbelanjaan pembangunan merujuk kepada perbelanjaan pelaburan kerajaan dalam projek-projek pembangunan ekonomi negara. Bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan pembentukan modal negara, meningkatkan guna tenaga dan juga meningkatkan pendapatan negara. Juga perbelanjaan pembangunan ini digunakan untuk matlamat dia meningkatkan taraf hidup dan juga tingkat kebajikan rakyat pada masa depan dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan infrastruktur kepada rakyat.
Dan berikut adalah perbelanjaan pembangunan mengikut sektor, iaitu contohnya seperti sektor perkhidmatan ekonomi, di mana kalau kita lihat sektor ini perbelanjaan untuk menyediakan prasarana. Prasarana ini adalah kita kata infrastruktur, bangunan-bangunan, dan juga kemudahan awam bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat dan pendapatan negara. Subsektornya terdiri daripada seperti pertanian dan pembangunan luar bandar, kemudahan awam, perdagangan dan perindustrian, pengangkutan atau juga mungkin perhubungan. Sebagai contoh, kalau kita lihat salah satu kita kata sebagai sektor perkhidmatan ekonomi, perbelanjaan pembangunan, iaitu perbelanjaan kerajaan terhadap pembinaan LRT dan MRT di kawasan Lembah Kelang. Baik, LRT dan MRT ini bertujuan untuk apa? Menyediakan kemudahan awam bagi kemudahan rakyat pada masa hadapan. Dan ini akan dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Dan kenapa dimasukkan dalam perbelanjaan pembangunan? Kerana dia akan dibuat sekali je. Dia tak akan buat tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun nak bina LRT melampau sungguh, tak ada. Dia buat projek tu sekali je. Dah siap, dia tak buat lagi dah. Dia tak buat lagi dah. Jadi itu yang dimaksudkan perbelanjaan pembangunan. Kalau dari sudut pertanian dan pembangunan luar bandar, contohnya, iaitu menyediakan tapak, bagi kawasan pertanian, ataupun menyediakan bangunan bagi pengurusan pertanian di kawasan luar bandar. Dia tak akan buat benda tu tiap-tiap tahun. Dia akan buat sesekali. Sebab itu dia dimasukkan dalam perbelanjaan pembangunan. Contoh macam pengangkutan. Pengangkutan pun buat kita kata sebagai kalau lebuh raya, contoh lebuh raya Diuk. Buat sekali-sekali je lah. Dia takkan buat tiap-tiap tahun. Tahun depan buat Diuk lagi. Tahun depan lagi buat Diuk lagi. Tak ada. Sekali je. Sekali je. Kalau macam perhubungan ni, sekarang ni kalau kamu perasan, kerajaan kita sedang cuba untuk meningkatkan kualiti rangkaian internet kita daripada 4G kepada 5G. So, sekarang ni tengah upgrade. Di mana-mana kawasan di Malaysia ini sedang melakukan naik taraf untuk meningkatkan kualiti perhubungan daripada internet 4G kepada internet 5G. Maknanya lebih laju lah. Jadi, itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Itu sektor perkhidmatan ekonomi. Kemudian, kalau kita lihat sektor perkhidmatan sosial, iaitu perbelanjaan untuk membina bangunan sekolah, rumah, hospital serta pembangunan sumber manusia. Dan subsektornya daripada pendidikan dan latihan, kesihatan dan perumahan. Macam sekolah kan. Sekolah dia tak akan buat tiap-tiap tahun pada satu-satu tempat. Tak ada. Begitu juga hospital. Sebab itu kalau kamu tengok, kalau di Lembah Kelang ni, hospital pertama yang wujud adalah Hospital Kuala Lumpur. Kemudian hospital mana? Iaitu Hospital Tunku Ampuan Rahimah, iaitu sekolah Hospital Kelang. Dan kemudian apabila Shah Alam, sekejap
Okey, baik. So kalau kita lihat seperti macam cikgu cakap tadi, di Shah Alam Shah Alam sebenarnya baru dibina, baru mendapat sebuah hospital back to 2018 ke 2017. Baru ada hospital. Padahal dia Shah Alam telah mendapat taraf bandaraya since awal lagi 2005 atau 2006 dah dapat title bandaraya. Jadi kenapa tak dibuat awal-awal cikgu? Kerana benda ni perlu perbelanjaan pembangunan di mana kerajaan akan dahulukan perbelanjaan untuk benda lain dulu. Projek-projek yang telah dirancang lebih awal dan kemudian barulah perbelanjaan untuk pembinaan hospital. So itu kita kata sebagai perbelanjaan pembangunan. Dari sudut satu keselamatan pun sama juga. Pembelian peralatan pertahanan, tentera dan membina bangunan balai polis, dia tak akan buat tiap-tiap tahun. Pertahanan contohnya macam pembelian kapal selam, kapal tentera, dia tak akan beli tiap-tiap tahun. Dia mungkin 5 tahun sekali. Dan sebab barang-barang ni mahal Kalau pertahanan ni, kapal laut tu, kapal perang ni biasanya mencecah ratus juta, kadang-kadang cecah bilion. Memang mahal lah. Jadi sebab itu pembelian dia jarang-jarang dilakukan. Dan itu termasuk dalam perbelanjaan pembangunan. Begitu juga sektor pentadbiran am seperti untuk kerja-kerja meningkatkan kualiti perkhidmatan awam, kualiti kaki tangan kerajaan. Seperti pembinaan infrastruktur ICT, pengembangan ruang pejabat dan bayaran kelengkapan pejabat, pejabat-pejabat pentadbiran. So kerajaan kena sediakan peruntukan untuk menambahkan kepada ICT, kemudian tambahkan pada ruang pejabat. Tapi ini bukan setahun sekali, tetapi mungkin selang 2 tahun atau selang 3 tahun sekali. Sebab dia projek kita kata perbelanjaan pembangunan. Jadi ini yang cikgu nak mentionkan apa tahu, iaitu perbezaan antara perbelanjaan pembangunan dengan perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus, kita faham bahawa dia akan dilakukan setiap tahun. Setiap tahun mesti buat. Tapi kalau perbelanjaan pembangunan, dia bergantung kepada keperluan. Kalau pada waktu itu negara kita menghadapi inflasi, so mungkin perbelanjaan pembangunan akan ditangguhkan atau mungkin dibatalkan. Tapi kalau perbelanjaan mengurus tak boleh. Perbelanjaan mengurus tak boleh batal. Dia kena tetap run macam biasa. So itu perbezaan yang jelas antara perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. Okey. Ada soalan tentang perbelanjaan kerajaan sebelum kita pergi kepada belanjawan? Ada tak sebarang soalan sebelum kita pergi kepada belanjawan? Ada soalan nak tanya tak tentang semua perkara ini sebelum kita masuk kepada belanjawan? Ada soalan? Tak ada? Ada cikgu. Okey, Nazira kata tak ada. Okey. Baik. Sebelum cikgu meneruskan, ingin cikgu tahu korang semua ni. Iaitu korang semua ni dalam keadaan apa? Ingin cikgu tahu status kamu semua ni. Kamu ni sekarang ni dalam keadaan penat ke, ataupun dalam keadaan berbaring dan keletihan ke, ataupun kamu rasa macam hari ni memang tak ada mood ke, ataupun macam mana? Sila respon. Saya okey cikgu. Tak batuk je. Okey, so tak penat lah Nazira? Tak ada sangat lah. Okey. So Audi dengan Danisha macam mana? Okey. Kepenatan ke ataupun rasa macam tertidur ke, ngantuk ke? Okay. Itu cikgu nak tahu tu. Okey je cikgu. Okey, baik. Danisha kata okey je. Tak apalah, ini sebagai, kita kata sebagai pendedahan. Okey, baik. So cikgu harapkan kamu semua terima ini sebagai satu pendedahan, dan juga cikgu harap benda ini sekurang-kurangnya tak dapat semua. Kalau kamu tak dapat semua pun,
at least dapat sesuatu sedikit pun tak apa. Okay, at least dapat daripada langsung tak dapat. Itu pemikiran yang kita nak. Baik. So, kita akan pergi kepada belanjawan negara. Okay, biasanya belanjawan negara ini merujuk kepada apa yang dinyatakan sebagai bajet. B-U-D-G-A-T, bajet. Biasanya bajet ini akan dibentangkan pada bulan Oktober. So, biasanya pada bulan Oktober, kerajaan menerusi Menteri Keuangan. Sama ada Menteri Keuangan atau Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan negara. Okay, untuk apa itu belanjawan negara, dia akan bentangkan anggaran. Anggaran. Anggaran apa cikgu? Okey, jom kita tengok. Apa itu belanjawan negara? Belanjawan negara sebenarnya ialah satu penyata, satu financial statement. Satu financial statement tentang apa? Tentang anggaran. Okey, maknanya kita kata sebagai satu prediction of kata apa, jumlah hasil. Maknanya income yang diperolehi pada tahun hadapan dan juga anggaran. Okay, kita kata estimation of jumlah perbelanjaan. Okay, so jumlah hasil, anggaran jumlah hasil dan anggaran jumlah perbelanjaan yang akan dilakukan untuk tahun keuangan akan datang. Maknanya belanjawan negara ni merujuk kepada apa tahu? Okey, kerajaan akan bentangkan tahun depan kita menganggarkan kita akan dapat sebanyak 244 bilion. Maka dengan anggaran itu, maka kita akan berbelanja daripada 244 bilion ni, kita akan belanja untuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. So berapa banyak peruntukan untuk perbelanjaan mengurus, dia akan bentangkan. So dia akan detailkan. Okay, perbelanjaan mengurus emolument itu berapa yang akan dibelanjakan. Kemudian untuk sektor ekonomi berapa diperbelanjakan. Begitu juga perbelanjaan pembangunan. Okey, projek-projek pembangunan seperti pembinaan jambatan adakah diteruskan ataupun ditangguhkan. Okey, bayaran balik hutang dan sebagainya. So, itu semua akan dibentangkan dalam parlimen oleh Perdana Menteri ataupun Menteri Keuangan. Macam mana dia boleh buat anggaran tu? Okey. Baik. Anggaran itu dia buat berdasarkan keadaan ekonomi semasa. Keadaan ekonomi semasa. Maknanya dia akan kira berapa KDNK, berapa keluaran dalam negara kasar tahun ini. Okey, semasa lah. Kemudian dia akan tengok pula berapa banyak iaitu kegiatan ekonomi yang terdapat dalam negara pada masa kini. Jadi, dia boleh anggarkan tahun depan akan jadi sama ada bertambah ataupun sama ataupun berkurang. Jadi dia boleh estimate. Dia boleh anggarkan berdasarkan keadaan ekonomi sekarang. Jadi dia buat estimation lah. Jadi bila dia buat estimation tu, dia buat anggaran tu, maka dia akan terus, kita akan berbelanja siap-siap untuk ini. Anggaran kita nak belanja untuk ini pula berapa. Anggaran belanja untuk ini pula berapa. Dan semuanya akan dibentangkan dalam parlimen. Dan dalam parlimen itu, semua orang, semua para pemimpin boleh untuk memberi cadangan atau memberi bantahan. Sama ada setuju untuk perbelanjaan itu atau tidak. Jadi, itulah kita kata sebagai keadaan apabila belanjawan negara dibentangkan. Ya. Dan belanjawan negara merupakan anggaran pendapatan yang akan diterima dibandingkan dengan segala perbelanjaan yang akan dibuat pada masa depan. Semuanya pada masa depan, daripada tarikh tu daripada tahun daripada awal tahun sampai akhir tahun. So apakah anggaran pendapatan dan anggaran perbelanjaan yang akan dibuat? Sebab kamu kena ingat mentality. Ini cikgu nak bagi tahu, mentality firma dan juga mentality kerajaan sangat berbeza, iaitu mentality kerajaan ataupun firma dulu. Kalau firma,
kita kata bahawa kita kata sesuatu projek dengan kos yang murah tetapi berkualiti adalah lebih baik. Betul? Itu mentaliti firma. Sebab apa? Sebab bila kos rendah, maka untung akan meningkat. Itu pemikiran firma. Setuju tak? Setuju kan? Ini pemikiran firma. Sesuatu projek dengan kos yang murah, tetapi kita bukan murah lah, maknanya kos yang rendah. Rendah tetapi berkualiti, maknanya tetapi menghasilkan pulangan yang lebih baik. Menghasilkan output yang lebih baik. Yang lebih baik, yang kita kata yang terbaik, itu adalah lebih baik. Maknanya sebab kos rendah akan untung meningkat. Tetapi kalau kerajaan tidak, sesuatu projek, sesuatu projek dengan kos yang telah diperuntukkan, adalah lebih baik. Lebih baik untuk apa? Untuk kita kata untuk menjamin kebajikan masyarakat. Untuk menjamin kebajikan masyarakat. Jadi ini perbezaan dia. Kalau kamu tak faham, contoh macam ni. Contoh, kita buat projek bina jambatan. Baik, kalau firma swasta, firma kata apa? Kos, anggaran kos anggaran kos adalah katakan RM, katakan 500 juta. Baik, kos 500 juta. Tapi dapat siap dengan kos kira-kira RM 400 juta saja. Maknanya dapat kurangkan kos sebanyak RM 100 juta. Jadi kita kata bahawa dengan ini kita boleh anggap bahawa firma ini bagus kerana cekap. Cekap dalam mengurangkan kos, tetapi hasil yang baik. Berbeza dengan kerajaan. Projek yang sama contohnya projek bina jambatan. Katakan kerajaan. Baik, anggaran kos adalah sama RM 500 juta. Jadi dapat siap dengan kos RM 400 juta. Bermakna di sini apa? Kerajaan tidak cekap. Tidak cekap. Kerana apa? Kalau kita lihat kerajaan tidak cekap menguruskan pendapatan. Menguruskan pendapatan dan menguruskan kos. Kerana apa? Kerana dah diperuntukkan 500 juta. Diperuntukkan 500 juta, maka sepatutnya apa? Sepatutnya kena siap dengan kos 500 juta juga. 500 juta juga. Dengan kos 500 juta baru dianggap sebagai cekap. Nampak tak perbezaan mentaliti antara firma dan kerajaan? Nampak tak? Mentaliti, dua mentaliti yang berbeza. Ini mentaliti firma. Ini mentaliti kerajaan. Nampak kan? Jadi bila mentaliti macam ni, bermakna apa? Kenapa boleh jadi perbezaan ini? Kerana
berlainan matlamat. Okey. So matlamat firma adalah untuk untung. Tapi kalau matlamat matlamat kerajaan adalah untuk apa? Untuk kebajikan rakyat. Jadi kalau dalam kes projek jambatan ini, kalau katakan dapat siap dengan kos 400 juta, so kita akan lihat apa kesan dia, iaitu akan ada baki RM 100 juta, betul? Baki RM 100 juta. Okey. Untuk apa? Okey. So baki 100 juta, tiada perancangan. Tiada perancangan. Jadi tiada perancangan perbelanjaan. Jadi ini telah menyebabkan wujudnya iaitu kita kata sebagai kerajaan tidak cekap uruskan keuangan. Nampak tak? Ini mentaliti dia. So ini mentaliti kerajaan. Kalau lagi tinggi bentukan kerajaan. Bukan Nadisha. Dia bukan lagi tinggi lagi bagus. Dia sebenarnya kalau katakan kerajaan peruntukan okey kita nak jambatan ni buat 500 juta. So macam-macam mana pun orang yang buat jambatan itu dia kena buat dengan kos 500 juta juga. Dia tak boleh kira kata saya dah buat dah. Saya dah buat. So saya cuma perlukan 400 juta je lah. So kerajaan tak payahlah bayar saya 500 juta, 400 juta cukup. Tak boleh. Tak boleh. Kerajaan kata apa? Tak boleh macam tu. Kalau awak nak, awak ambil projek ni, awak buat 500 juta. Habis tu 100 juta saya nak buat apa? Terpulang. Awak tambah lampu ke, awak tambah hiasan ke, awak tambah ni ke apa semua kan? Itu mentaliti kerajaan. Sebab mentaliti kerajaan, kalau tiada baki, tiada baki, dalam peruntukan, maka keuangan itu cekap. Nampak tak? Ini mentaliti kerajaan. Tiada baki dalam peruntukan, mana tak ada baki lagi, maka keuangan itu cekap. Ada baki, maka dia tak cekap. Itu perbezaan mentaliti kerajaan dan firma. Macam mana cikgu tahu? Macam cikgu pernah cakap, cikgu dulu adalah CEO. CEO kepada 3 company yang pernah mendapat projek kerajaan bernilai 1.2 juta dan juga 2.1 juta. So total cikgu dapat 3.3 juta. Cikgu sendiri so cikgu ada company dan ada staff apa semua. Dan bila dapat peruntukan kerajaan tu, kita kena habiskan. Kita tahu bahawa jabatan kena habiskan duit untuk perbelanjaan rakyat. Kalau jabatan-jabatan itu tak habiskan duit yang diperuntukkan, tak habiskan duit yang diperuntukkan, maka jabatan itu tidak cekap. Itu mentaliti kerajaan. Maknanya every year, kerajaan kena habiskan duit untuk rakyat. Kena habiskan duit. Tak boleh ada baki. Tak boleh ada baki walau 1 sen. Walau 10 sen. Tak boleh. Tapi semua duit yang keluar perlu ada catatan lah. Ada catatan, ada rekod tentang apa yang telah dilakukan dengan duit-duit tu. Tapi tak boleh ada baki. Itu mentalitinya. Berbeza dengan firma. Firma, matlamat dia, lagi kurang lagi bagus. Kita akan banyak untung. Itu beza dia. Jadi, sebab itu kerajaan perlu habiskan peruntukan itu, dan dengan baki itu, maka tiada baki lagi untuk dibawa ke hadapan, tak ada. Dia kena habiskan untuk rakyat. Ini mentaliti kerajaan dan mentaliti firma. Jelas? Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita sambung lagi?
Seronok sebenarnya bila borak bab ni sebab dia jelas dia berkaitan dengan perjalanan bagi perbelanjaan itu. So kita lihat belanjawan ini Baik, belanjawan. Apakah tujuan belanjawan sebenarnya ni cikgu? Baik, setiap tahun Menteri Kewangan akan bentangkan belanjawan di Parlimen dan tujuan belanjawan adalah untuk memastikan peruntukan itu dikawal supaya jumlah perbelanjaan tidak melebihi jumlah hasil. Maknanya kita punya belanja tidak melebihi income kita. Itu mengawal peruntukan. Kemudian yang kedua, mempengaruhi aktiviti ekonomi untuk mencapai matlamat ekonomi yang diingini. Untuk mencapai matlamat ekonomi yang diingini. Contohnya, contohnya macam ni. Kalau katakan dalam tahun ini kita lihat harga barang naik kan. So inflasi. Jadi bulan 10 nanti kerajaan akan umumkan okeylah oleh kerana barang-barang keperluan naik, gula naik, beras naik apa semua, maka kerajaan menganggarkan dalam belanjawan dia bagi tahu kerajaan akan memberikan subsidi kepada pengeluar beras dan gula sebanyak sekian-sekian persen supaya harga beras dan harga gula tidak naik. Berapa banyak subsidi yang diberi? Kita akan memberikan subsidi kepada kilang-kilang beras dan juga kepada pengeluar-pengeluar gula sebanyak kita peruntukkan sebanyak 20 bilion untuk memberi subsidi itu. Maknanya itu tugas belanjawan. Maknanya bagi tahu tentang apa plan dia dan dia melihat keadaan ekonomi sekarang, inflasi, harga barang semakin naik, so kena beri subsidi kepada pengeluar supaya harga barang turun. Ya, subsidi itu kerajaan tanggung. Ya, betul. Kerajaan tanggung. Ya. Itu sebagai sebahagian daripada perbelanjaan kerajaan. Subsidi itu perbelanjaan kerajaan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan perbelanjaan kerajaan, yang mana itulah belanjawan. Kalau katakan contoh kalau katakan keadaan ekonomi kita ramai yang menganggur, ramai yang tak ada kerja apa semua kan. So kerajaan akan kata apa? Untuk tahun depan kita akan laksanakan projek. Kita projek pembinaan jambatan, kita akan buat projek pusat-pusat perniagaan. Untuk apa? Supaya rakyat yang menganggur ini boleh mula berniaga. Dan kita akan sediakan bantuan-bantuan kerajaan di MARA, di MARA, di agensi seperti MARA, seperti UDA dan juga seperti FAMA, untuk mereka semua boleh, orang rakyat boleh memohon pinjaman untuk memulakan perniagaan. Itu bantuan kerajaan juga. Dan itu dinyatakan dalam bajet ataupun dalam belanjawan kerajaan di Parlimen. Jadi kenapa kerajaan bagi bantuan itu? Untuk supaya semua orang dapat balik bekerja dan dapat keluar daripada kemelesetan ekonomi. Jadi itulah dia. Dan biasanya dalam belanjawan ni antara perkara-perkara yang selalu, mungkin kamu tak alert lah tapi selalu yang diceritakan yang ditunggu-tunggu oleh ramai rakyat Malaysia, iaitu pertama sekali iaitu kadar cukai. Adakah cukai dinaikkan atau cukai diturunkan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam belanjawan mereka akan tertunggu-tunggu sama ada kerajaan akan bagi bonus kepada kaki tangan awam ke tidak. Kalau ada bagi bonus, berapa? Itu yang kedua, bonus. Dan yang ketiga biasanya, ramai rakyat juga yang tertunggu-tunggu. Akan ada lagi tak cukai bagi barangan-barangan, cukai excise untuk barangan, especially barangan-barangan tembakau, iaitu rokok, vape. Ada tak cukai tu? Sebab biasanya cukai-cukai bagi barangan ini seperti rokok, vape, cukai dia memang
semakin lama semakin naik. Dan kenapa cukai itu kerajaan naikkan? Untuk mengelak daripada orang ramai rakyatnya mengambil tembakau, iaitu mengambil rokok dan juga vape. Jadi sebab itu bila cukai dinaikkan, maka harga rokok juga akan naik. Harga arak pun akan naik. Harga vape pun akan naik. Jadi itu tujuan kerajaan kenakan cukai tinggi. Kan? Macam cikgu pernah cakap, harga rokok tu sebenarnya kalau daripada kilang, harga rokok tu boleh RM5. Tapi bila kamu pergi 7E, 7-Eleven, kamu tengok dekat belakang cashier tu ada rokok kan. RM17.5, ada RM16.5, okey. Ada yang RM13. Padahal harga asal RM5. Jadi yang balance tu RM7 tu, okey, dan RM10, RM12 tu balance tu, okey. Itu apa? Itu adalah cukai. Cukai kerajaan. Ya. Dan dalam waktu terkini, subsidi yang paling tinggi kerajaan tanggung ialah petrol. Perasan tak? Kalau kamu tengok dekat sisi minyak, ada dua. Okey, ada dua yang RON 95 dengan RON 97. RON 95 ni biasanya dia punya handle tu warna kuning. Ya. Yang RON 97 tu biasanya warna hijau. Ya, warna hijau lah. Okey. Cuba kamu perhatikan dia punya perbezaan harga. RON 95 tu warna kuning tu dia akan tulis RM2.05. Manakala RON 97 RM4.50. Mahal. Okey. Baik, adakah mahal tu kerana kerana kualiti minyak tu atau minyak tu memang mahal? Tak. Kamu tahu tak sebenarnya RON 97 tu itulah harga minyak yang ikut harga pasaran dunia. Maknanya di pasaran dunia harga minyak petrol kereta sebenarnya RM4.5 sekarang. 1 liter. Mahal. Habis itu yang warna kuning itu boleh bagi RM2.05. RM2.05 ini adalah RON 97, kualiti dia rendah sikit. Ya, kualiti rendah sikit tapi bagus lagi lah. Okay, RON 97, kualiti rendah sikit. Tetapi macam mana boleh harga dia RM2.05? Kerana kerajaan telah memberi bantuan, memberi subsidi kepada Petronas, kepada Shell, kepada Petron. Untuk apa? Untuk turunkan harga. Sebenarnya harga dia RM4.5 juga. Tapi kerajaan kata kalau jual RON 95 pada RM4.5 juga, menyebabkan rakyat marah, rakyat susah. Sebab harga minyak mahal. Nanti barang-barang lain akan naik. Jadi kerajaan kata tak apa. Harga asal berapa? RM4.5. Sekarang kerajaan akan jual, kerajaan minta kamu jual RM2.05. Tapi kami dah beli harga ni nak jual RM4.5 macam mana? Tak apa. Berapa perbezaan RM4.5 dengan RM2.05 tu? Perbezaan dia adalah RM2.45. RM2.45 ke? Yalah, RM2.45. Perbezaan dia RM2.45. Jadi RM2.45 ni siapa nak bayar? Tak apa. Kerajaan akan bagi duit. Kerajaan akan bagi subsidi. Berapa RM2.45 kan? Tak apa. RM2.45 ni kami kerajaan akan bayar. Maknanya kalau satu Malaysia ni kepakai, maknanya satu Malaysia ni lah. RM2.45 tu kerajaan bayarkan. Banyak tu. Bilion. Subsidi yang kerajaan bagi memang bilion-bilion. Jadi kita ni bayar apa? Kita ni bayarlah RM2.05 tu je. RM2.05 tu je yang kita bayar. The rest tu kerajaan bayarkan subsidi. Siapa yang pakai RM4.5 tu, yang RON 97 tu, yang warna hijau tu, itu memang dia bayar ikut harga semasa. Jadi itulah subsidi yang paling tinggi kerajaan tanggung sekarang. Itu dia, iaitu subsidi petroleum. Namun kemungkinan besar, tak lama lagi kita akan ada pilihan raya, betul tak? Kata cikgu bulan 10 kot. Bulan 10 nanti kita akan menghadapi pilihan raya, bulan 10 atau bulan 11 macam itulah. So kita akan menghadapi pilihan raya. So dengar-dengar cerita selepas pilihan raya, ada kemungkinan besar subsidi-subsidi ini kerajaan tak mampu nak tanggung lagi.
maka kerajaan akan tarik balik subsidi. So bila kerajaan tarik balik subsidi, so ada kemungkinan besar, memang betul lah RON 97 akan naik harganya. Mungkin mencecah RM4. Jadi kita semua kena bersedia. Okey. Ada soalan nak tanya tentang belanjawan, subsidi dan sebagainya?